لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi alhamdulillah pagi ini cerah kan, tapi macam mendung sikit pula. Macam gitu keadaannya. Dah macam ramalan cuaca pula pagi-pagi ni. Apa pun yang penting di sini kita lihat siapakah teman-teman yang sudah bersama dengan kita pada pagi ini. Oh, hanya 2 orang saja je, yang lain mana pergi? Belum masuk ke Sazah awal sangat pagi ni. Sazah awal sangat masuk pagi ni. Ada kan? Okey baik, di situ pertama sekali kita ada Kak Nurzah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zah. Kak Zah dah balik ke belum? Kak Zah kat mana tu? Okey, kita ada Kak Som kita. Itu Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Moga sihat dan ceria selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Som. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Semalam Kak Som pergi mana? Semalam Kak Som pergi mana? Saya cari Kak Som mana? Kak Som mana? Nak tanya soalan Kak Som. Tak adalah, gurau je Kak Som. Okey, kita ada Kak Baini kita di situ. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat online semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Baini. Dan yang lain-lain semua jawab lah ya. Ada juga Kak Siti Sujia. Masya Allah.
Kak Siti Sugiah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ini kakaknya ya, adiknya mana? Adiknya mana? Adiknya tak masuk ya hari ni. Oh Alhamdulillah dah balik Ustazah. Kat rumah ni tengah tengok kuliah. Oh Masya Allah. Kak Zah. Rajin Kak Zah. Penat-penat balik daripada holiday pun tengok kuliah Ustazah Sakinah. Kak Som, Kak Som semalam hantar anak pergi check up Ustazah. Oh mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja. Okey. Oh, Hajar Aisyah juga dengan kita. Masya Allah. Lama saya tak nampak Hajar Mak Isa. Mak Isa ni online dengan kita ya. Hari ni pun nampak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Cik Salimah. Tiba-tiba Cik Salimah masuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat ya pagi ni. Okey, Muslimah-Muslimah yang saya kasihi. Hari ini kita berada di muka surat yang keberapa? Muka surat keberapa kita pagi ni? Boleh letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan letakkan di situ. Okay, ingat lagi tak? Liza tak ada pagi ni ya? Ke belum masuk? Okay, muka surat berapa hari ni? Muka surat 417. Third paragraph Ustazah. Oh, Kak Nurzah kita. Muka surat uh, muka surat 417 paragraf, third paragraph. Muka surat 434. Oh, okey. Saya rasa muka surat 418. Point C. Ini baru betul. Okey. Ini Masya Allah. Okey, baik. Kita jumpa jawapan yang betul pada pagi ini. Kita pada pagi ini akan mulakan pengajian di poin kita yang baru. Poin B kita dah selesai bincangkan pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan masuk poin kita yang baru iaitu poin C sebagaimana yang Kak Som letakkan di situ. Muka surat 418. Cik Salimah, kita muka surat berapa Cik Salimah? Cik Salimah, kita muka surat berapa Cik Salimah? Oh, dah poin baru Ustazah. Dah poin baru dah Kak Zah. Hmm. Tanya Cik Salimah dulu. Cik Salimah muka surat berapa kita Cik Salimah? Kalau kita poin C. Poin yang baru tu. Sebelah je muka suratnya Cik Salimah. Okay, 435. Muka surat 435. Sebentar ya. Mana slide Ustazah? Admin boleh keluarkan slide Ustazah? Okay. Terima kasih. Baik. Pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan yang baru iaitu di poin kita yang C bertajuk Tatayum Puncak Tingkatan Cinta. Jika kita berada di halaman 435, ikut kepada cetakan masing-masing ya, muslimah yang saya kasihi semuanya. Jika sesiapa yang cetakan kitabnya sama dengan Ustazah, kan, dengan Cik Salimah biasanya, kita berada di muka surat 435. Jika tidak, tadi Kak Som muka surat berapa tadi? Sekejap. Kak Som muka surat 418. Okay, so kita ada dua muka surat. Yang penting kita lihat pada poin kita yang C pagi ini bertajuk Tatayum merupakan puncak tingkatan cinta. Puncak tingkatan cinta. Pada minggu-minggu yang lepas kita bincangkan tingkatan cinta ada berapa. Ingat lagi tak? Muslimah semuanya, tingkatan cinta ada berapa? Letak di ruangan komen. Sekarang ni, pagi ni kita nak bincang tingkatan cinta yang paling atas. Tapi sebelum kita bincang yang tingkatan paling atas ini, kita ada sebutkan. Ada 6. Okey, ada 6. Betul ke Kak Som? Ada 6. Okey, Kak Baini pun kata ada 6. Oh, semua orang kata ada 6. Kak Zah pun kata ada 6. InsyaAllah. Betul ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Alert betul semua ni. Bagus. Baguslah muslimah-muslimah Masjid Kampung Siglap ni.
Masya Allah rajin walaupun belajar di online ya. Okey, alhamdulillah. Baik, kita ada 6 tingkatan cinta dan yang teratas iaitu yang paling puncak di sini ialah tatayyum. Apakah yang dimaksudkan dengan tatayyum? Okey. Baik, di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita maksud tatayyum. Disebutkan begini ya muslimah, tingkatan cinta selanjutnya adalah tatayyum yang merupakan puncaknya. Puncak maknanya yang paling atas. Kita ada bincangkan tentang tingkatan-tingkatan cinta tersebut kan. Al-hub dia ada yang paling bawah, kemudian kita naik yang kedua, ketiga, keempat, akhirnya yang lima dan seterusnya yang keenam, akhirnya yang keenam. Jadi di sini kata kalau kita nak lihat tentang maksud tatayum ini, dikatakan bahawa ia adalah penghambaan. Dengan ungkapan kata yang paling mudah, bila kita fikir tatayum, puncak cinta yang paling tinggi itu kan, ia bermaksud penghambaan. Dan di sini dikatakan, dalam bracket di situ, penghambaan ialah bermakna peribadahan. Iaitu pengibadatan yang kita sebagai hamba Allah laksanakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara umumnya dikatakan begini, yang dimaksudkan dengan tatayum adalah penghambaan iaitu peribadahan pencinta terhadap yang dicintai. Okey, kita letakkan diri kita sebagai pencinta. Kemudian kita ada orang yang kita cintai. Maka bila kita memiliki cinta yang berbentuk tatayum ini, ianya akan menyebabkan kita sebagai pencinta menghambakan diri kita kepada orang yang kita cintai tersebut. Jadi ini dipanggil sebagai tatayum. Namun daripada sudut etimologi, okey, etimologi di sini dikatakan bahawa uh, tai apa ni? Tayyamahul hub. Okey, artinya rasa cinta menjadikannya hamba. Kita memiliki perasaan cinta yang cukup mendalam dalam diri kita ni kepada sesuatu, kepada seseorang sehingga menyebabkan kita menjadi hamba kepada apa yang kita cintai tersebut. Dan sebab itu di sini dipanggil perkataannya dengan taimullah. Taimullah bermakna hamba Allah. Okey. So kita faham begini. Apabila seseorang dia ini mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, yang sangat mendalam, yang tidak ada duanya, itu akan menjadikan orang tersebut adalah pencinta kepada Allah sehingga rasa cinta itu menjadikannya hamba dan ini kita panggil dia sebagai taimullah yang akhirnya kita menjadi hamba Allah. So maknanya untuk memiliki rasa cinta yang di puncak tingkat yang paling tinggi ini, ianya hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh untuk kita berikan tingkatan cinta tatayum itu kepada makhluk. Makhluk tidak layak untuk mendapatkan rasa cinta pada tingkat yang teratas yang dipanggilkan sebagai tatayum itu tadi. Okay, ini kerana ianya melibatkan kepada pengibadatan kita, cinta kepada Allah, rasa hamba dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Dikatakan begini, hakikat pengibadahan adalah menghinakan diri dan tunduk kepada yang dicintai. Jadi kalau kita faham tentang ibadah ni kan, ibadah ni ialah cara kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita tunduk kepada yang kita cintai. Sebab itu kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah solat kita? Kan ibadah solat tu kalau kita lihat dengan penuh saksama pada ibadah itu, kita akan dapati bahawa ada rukuk, ada sujud, kan? Kita angkat takbir. Ini semua bentuk-bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dapati bahawa dalam agama ini tidak dibenarkan untuk kita rukuk dan kita sujud kepada makhluk. Hanya kepada Allah sahaja. Kepada Allah sahaja yang boleh kita rukuk dan sujud. Maka sebab itu di sini kita dapati bahawa rukuk dan sujud itu adalah perkara yang menjadikan kita ataupun membuktikan diri kita ini sebagai hamba. Sebab tu dia kata
pengibadatan adalah satu bentuk menghinakan diri, tunduk kepada yang dicintai, hamba adalah orang yang dihinakan oleh rasa cinta dan ketundukan kepada yang dicintai. Maknanya dengan kata lain, bila ibadah itu merangkumi bentuk penghinaan diri, tunduk kepada yang dicintai. Jadi bila kita sebagai hamba sekarang ini kan, kita ada rasa untuk merasa diri ini kecil, diri ini hina kan, rasa cinta tu kepada Tuhan dan ketundukan kita kepada Tuhan yang kita cintai. Itu yang menjadikan diri kita ini tidak membesarkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu di sini dikatakan bahawa cinta yang begini iaitu tatayum yang memiliki unsur ibadah di dalamnya adalah tingkatan paling mulia bagi seorang hamba yang kita panggil sebagai penghambaan. Okey, jadi kita panggil sebagai penghambaan. Sebab tu di sini dikatakan dengan kata lain, okey kalau daripada tadi saya baca slide saya lah. Kalau kita lihat di muka surat 436 di perenggan yang kedua, di situ dia kata dengan kata lain yang dinamakan hamba adalah orang yang dihinakan oleh rasa cinta dan ketundukan kepada yang dicintai. Okey, dah jelas tadi. Oleh kerana itulah tingkatan yang paling mulia dari seorang hamba adalah penghambaan. So kita nak tahu diri kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala berada di tingkat yang paling mulia ataupun tidak. Adakah kita rasa diri kita ini hamba ataupun tidak? Bila kita dah ada rasa yang sedemikian, insya-Allah, itu adalah tingkatan yang menunjukkan kita berada pada tingkatan yang paling mulia. Kerana apa? Pada penghambaan itu ianya meletakkan rasa cinta yang penuh kepada Tuhan yang mana dia menghinakan dirinya dan dia tunduk kepada yang dicintai. Bila kita ada rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan taraf diri kita sebagai hamba, inilah yang menjadi kita panggil sebagai pemudah ataupun yang memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan juga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi hamba yang mudah. Bila kita dah tunduk kepada Allah, kita akan jadi hamba Allah yang mudah untuk melaksanakan setiap perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Dan bila kita dah tunduk kepada Allah, kita akan juga mudah menjadi seorang hamba yang meninggalkan segala larangan Allah. Maka sebab tu di sini, orang yang dah memiliki rasa penghambaan itu dikatakan sebagai memiliki tingkatan paling mulia sebagai seorang hamba ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Maka sebab itu di sini pada perenggan yang berikutnya dia kata begini, Allah menyebutkan makhluknya yang paling mulia dan paling dicintai iaitu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan disebut sebagai ataupun dipanggil dengan gelaran hamba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahawa kedudukan dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di kalangan kita. Nabi sendiri pernah mengatakan bahawa Inni atqakum wa akhsyakum. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah jika nak dibandingkan dengan diri kalian semua. Tetapi dalam keadaan yang begitu, Allah Subhanahu Wa Taala masih memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya, iaitu hamba Allah. Dan ini terbukti di dalam beberapa ayat Al-Quran yang disenaraikan dalam kitab kita di sini untuk menunjukkan tentang penghambaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini kan okey kalau dalam slide saya ni barulah saya terlupa nak nak buka slide tu. Kalau kita lihat dalam slide saya di sini
disebutkan bahawa Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia, yang Allah Subhanahu Wa Taala paling cintai. Tetapi Allah masih lagi menyebut Nabi SAW dengan panggilan hamba sebagaimana yang kita dapati dalam beberapa surah dan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan di sini ya, kalau lihat di slide saya di situ, di kitab kita juga ada ya Muslimah. Di sini ya kita nampak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam banyak tempat tentang panggilan hamba bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kita nak kata sebagai satu uh, kedudukan yang merendahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua maklum kan bahawa Nabi adalah insan yang paling Allah cinta, yang memiliki kedudukan yang paling mulia, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keimanan yang paling sempurna di kalangan kita semuanya di atas muka bumi ini. So, kita nak kata di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan-keadaan yang sedemikian, Nabi masih lagi berada pada status hamba untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Agung dan Maha segala-galanya. Jadi di sini kalau kita dapati dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata begini, wa annahu lamma qama abdullah. Okey, nampak ya? Abdullah. Allah sebut. Saya dalam slide saya boldkan ia. Saya hitamkan dengan warna yang gelap ya di situ pada ayat Al-Qurannya dan juga dalam bahasa Melayunya. Bagi menjelaskan kepada kita tentang penekanan, okey, perkataan ataupun panggilan hamba ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahawasanya tatkala hamba Allah iaitu Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya. Ini kisah jin lah ya yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin-jin yang mana datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam. Lalu mereka ini belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mereka memiliki pendakwah-pendakwah di kalangan para jin yang seterusnya kembali ke alam mereka dan akhirnya berdakwah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Allah ceritakan bagaimana keadaan jin-jin itu tatkala pertama kali bertemu dengan hamba Allah ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada waktu itu. Jadi Allah menggunakan perkataan ataupun panggilan Abdullah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan ini, maaf, dalam firman-Nya ini bagi menunjukkan kepada kita dalam keadaan semulia-mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala tetap meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya yang mulia, maknanya dengan panggilan hamba di situ. Jadi kita dapati di sini pada ayat yang berikutnya, ayat 23 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan ungkapan kata abdina. Okey, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Okey, di situ ya. Fa'tu bisuratin min misli. Jadi muslimah-muslimah semua boleh mungkin gariskan atau bulatkan ya perkataan-perkataan ini dalam kitab masing-masing. Jadi kita nampak, oh ini rupanya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi dengan panggilan hamba. Sebagai bukti kepada kita dalam keadaan semua makhluk Allah ini, tak kira siapa pun mereka, Allah akan memanggil mereka dengan panggilan hamba. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, okay, hamba kami iaitu Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu. Ini dipanggil sebagai Allah mencabar hamba-hambanya yang lain, okay, hamba-hambanya yang lain yang mana tidak percaya kepada ayat Allah iaitu Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada hambanya iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kan bila
ayat Al-Quran ini disampaikan kepada kaum musyrikin Makkah pada waktu itu. Mereka kata Nabi ni ahli sihir, ni semua adalah jampi serapa, kan mereka katalah ayat Al-Quran sedemikian. Sebab itu Allah turunkan ayat ini bagi mencabar mereka yang menolak, mereka yang tidak percaya pada ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Allah cabar mereka. Kalau ada keraguan, cuba datangkan ayat ataupun surah yang sama sebagaimana Al-Quran. Pasti tidak ada yang sebanding, semisal dengan ayat Al-Quran. Daripada sudut kata-katanya, kan, daripada sudut analoginya yang begitu kuat, yang begitu indah. Bahkan dalam Al-Quran ini, ya Muslimah, kalau kita dapati, ianya mengandungi kisah-kisah yang telah lalu. Yang mana Nabi SAW tidak hidup pada zaman itu. Tetapi Nabi SAW mampu untuk menceritakan dengan ayat yang sangat indah kepada orang ramai tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, kemudian yang sudah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kita bayangkan dalam Al-Quran merangkumi semua kisah-kisah yang sedemikian, yang mana kita sendiri tak mampu untuk mereka, kan, untuk mencipta ayat-ayat ataupun kisah-kisah yang sedemikian. Kalau kita nak cerita pun itu hanya kita panggil sebagai idea kreatif kita lah, kan, kita sebut begitu. Namun Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Itu yang kita panggil sebagai kalamullah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada hamba-Nya, iaitu Nabi SAW yang tidak ada tandingannya. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada ayat yang berikutnya, iaitu surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Di dalam ayat ini, sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan panggilan hamba bagi Nabi SAW. Dan di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya siapa? Iaitu Nabi SAW. Lailan, pada malam hari. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi di sini dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, kita ada lafaz bi'abdihi dengan yang menjalankan hamba-Nya, bi'abdihi. Untuk menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala beritahu yang Allah menjalankan Nabi SAW, hamba-Nya ini, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai satu bentuk kekuasaan yang tidak ada pada makhluk, tetapi hanya ada pada Tuhan semesta alam. Jadi kita ada 3 ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa hamba ataupun status hamba ini berada pada tingkatan yang paling mulia. Bila seseorang yang memiliki ketakwaan yang paling tinggi, memiliki keimanan yang paling baik, kan, akhlak yang baik, sehingga dia tidak pernah merasakan dirinya itu hebat dan dia selalu merasakan bahawa dirinya adalah hamba, sebagaimana yang tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, itulah tingkatan yang paling mulia. Kerana seorang yang merasakan dirinya adalah hamba, dia akan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya kerana dia tahu dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya. Dan dia perlu taat pada setiap sesuatu yang diperintahkan kepada diri dia. Inilah yang kita panggil sebagai tingkatan yang paling mulia. Sebab itu Nabi SAW pun Allah Subhanahu Wa Taala panggil baginda dengan hamba-Nya dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam kitab di sini, kan, ada disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang syafaat.
Hadis ini agak panjang dia Muslimah, dan kalau kita lihat dalam kitab pun menjelaskan kepada kita tentang perenggan yang sedikit sahaja. Okey. Siapa ingat? Siapa ingat ini adalah kisah apa tentang syafaat ini? Ini soalan ya Muslimah. Ini soalan. Okey, siapa ingat kisah tentang hadis yang ada dalam kitab itu? Allah, maaf, di sini dia kata idhabu ila Muhammad abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini kisah apa? Dia sebutkan dalam kitab hadis syafaat. Ada juga banyak kali Ustazah ceritakan tentang hadis ini. Tapi kalau secara keseluruhannya, hadis ini berkaitan tentang apa? Kak Zah ingat tak Kak Zah? Cik Salimah ingat tak Cik Salimah? Tak ingat. Kalau bawa hadis sikit-sikit tak ingat lah ya. Macam tu Tak ingat je. Kenapa tak ingat? Kenapa tak ingat? Kak Siti ingat tak Kak Siti? Kak Som ingat? Oh, semua tak ingat. Kui, semua tak ingat. Tak ingat Ustazah. Alah, kesian Kak Som. Kak Som tak ingat. Kak Som pula apa ni? Kak Zah. Kak Zah tak ingat Kak Zah? Kenapa tak ingat Kak Zah? Kenapa tak ingat? Dah tanya orang. Kenapa tak ingat Kak Zah? Kak Zah tak ingat. Ya Allah Kak Zah. Berbuih-buih Ustazah cerita. Kak Som pun tak ingat. Aduh, hai. Cerita. Ingat tak? Cerita tentang kita nanti dekat Padang Mahsyar. Kan? Padang Mahsyar ni adalah kisah situasi yang sangat dahsyat. Sampai kan orang semua dah tak boleh tahan dah dalam keadaan tersebut kerana matahari yang begitu dekat dan hampir orang ramai semua dah tenggelam dengan peluh masing-masing, dengan peluh masing-masing. Jadi kisah di akhirat nanti bila jumpa Nabi Musa untuk minta syafaat tapi disuruh berjumpa Nabi Muhammad SAW. Nur Maya, oh Maya. Maya kata gitu. Betul. Kisahnya betul. Masya Allah, tabarakallah. Kita akhirnya ada yang memberikan jawapan yang tepat di situ. Kisah di akhirat nanti. Betul. Di Padang Mahsyar. Nanti kita di Padang Mahsyar ini, Nabi ceritakan, kita akan berjumpa dengan satu demi satu Nabi. Pertama jumpa dengan Nabi Adam, kan? Seterusnya jumpa dengan Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa ya, bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tu, tak silap saya itu kisah Isra Mi'raj. Tapi jumpa dengan Nabi Isa. Kemudiannya, diperintahkan setiap nabi ni kata kau jumpalah dengan nabi ni, kau jumpalah dengan nabi ni. Akhir sekali di sini nabi yang terakhir tu kan dia kata jumpalah dengan Muhammad. Kerana Muhammad itu dia adalah hamba, abdun. Dia guna perkataan ini guna abdun, hamba Allah yang Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi di sini kita dapati bahawa penggunaan perkataan abdun itu dikekalkan kan dalam ucapan-ucapan untuk menunjukkan kita tak kiralah siapa pun kita ini, okey, apa pun status kita di atas muka bumi ini, hatta di kalangan para nabi sekalipun yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, kita semua status kita adalah hamba. Kita tak boleh lebih daripada status hamba itu. Bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi dalam keadaan yang kita sangat perlukan Allah ini iaitu di hari kiamat, maka memang lebih-lebih lagi untuk meletakkan rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rahmatnya,
diliputi kepada seluruh hamba-hambanya pada waktu itu. Jadi di sini Rasulullah SAW, kalau kita lihat dalam kitab di sini, dia kata Rasulullah SAW mendapatkan kedudukan syafaat. Jadi bila di kalangan para nabi, semua tidak mahu menolak untuk bertemu dengan Allah, kerana kita akan minta para nabi ini jumpa dengan Allah supaya hentikan situasi yang sangat dahsyat itu. Jadi semua di kalangan para nabi itu tak sanggup untuk bertemu dengan Allah. Namun Nabi SAW yang memiliki keutamaan ini, Allah berikan kepada baginda SAW. Iaitu hambanya itu tadi, kan? Allah berikan kedudukan itu kepada Nabi dengan kesempurnaan, kerana apa? Memiliki kesempurnaan penghambaan dan kesempurnaan ampunan Allah untuk baginda SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk untuk beribadah, menghambakan diri kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya, kerana ibadah adalah wujud kecintaan yang sempurna. Jadi di sini kalau kita lihat di slide saya datangkan satu ayat Al-Quran untuk mengembalikan setiap daripada diri kita ini agar kita sedar apakah tujuan penciptaan kita ini sebagai makhluk Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan diri kita ini? Iaitu Allah dah ingatkan dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Mengabdikan diri ni bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Allah dah ingatkan kepada kita ya muslimah, dalam hidup kita ini, walaupun kita menjalani kehidupan kita ini, kita bekerja, kita belajar, kita mengajar, kita buat banyak perkara dalam kehidupan kita ini, tetapi bila kita sudah namanya orang yang beriman kepada Allah, senang selalu saya kata muslimah ni kan, muslimah tu bermakna anda adalah seorang yang beriman kepada Allah. Itu menunjukkan bahawa tujuan utama kita dalam hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu setiap sesuatu yang kita buat dalam hidup kita ini tujuannya adalah ibadah. Kenapa kita belajar? Belajar ini adalah ibadah. Kenapa saya mengajar? Mengajar ini juga adalah ibadah. Kenapa kita bekerja? Bekerja itu juga kita panggil ia sebagai ibadah. Bila ianya dilaksanakan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ianya akan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dengan pahala, okey, yang diberikan dengan pahala ibadah. Jadi setiap hamba di atas muka bumi ini, bila dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya, iaitu solat, puasa, okey, ini semua ibadah yang sebenar-benarnya lah. Tetapi di samping dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, bila dia adalah orang yang beriman, setiap amal perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuahkan pahala untuk diri dia. Jadi sebab itu banyak dalam urusan hidup kita ini, bila diniatkan ia kerana Allah, insya-Allah ianya akan mendatangkan pahala bagi diri kita. Maka sebab itu buatlah apa pun dalam hidup kita ini dalam keadaan yang ikhlas. Kan kita jadi baik kenapa? Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan-kebaikan saya. Begitu keadaannya. Kan bila kita ni nak jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, kenapa kita taat kepada Allah? Kenapa kita nak pakai tudung? Kenapa kita nak solat? Kenapa kita nak jadi seorang isteri yang baik? Kenapa kita nak jadi seorang ibu yang mendidik anak-anak kita? Dan kenapa nak jadi seorang teman, seorang kawan yang orang kata susah senang bersama dengan kawan-kawan? Kenapa nak jadi seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu ayah kita? Tujuannya ialah kerana Allah. Dan ini makna kita kembalikan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Kerana orang yang dia melakukan sesuatu kerana Allah, dia mengerti bahawa dia adalah hamba. Kita adalah hamba. Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan kita di atas muka bumi ini ialah untuk kita menjalani kehidupan bagi kita berpindah ke satu lagi situasi yang lebih kekal, iaitu akhirat.
Kalau seseorang hamba dia menyedari tentang situasi dirinya kan adalah tidak kekal dan dia adalah hamba yang beribadah kepada Tuhan, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap detik, setiap perkara yang dia buat, setiap sesuatu yang dia rasa, dia akan pertimbangkan. Dia tak akan buat sebarangan. Okey, tak kira sama ada zahir dan batin tu kan. Maksudnya apa yang ada dalam hati, apa yang ada pada luaran dia, kan semuanya. Ianya akan pertimbangkan daripada sudut syariat. Adakah betul apa yang saya rasa? Adakah betul apa yang saya lakukan dalam kehidupan ini? Kerana saya tahu saya adalah hamba. Layak ke saya buat begini, begini, begini? Jika bimbang apa? Saya ini melampaui batas tentang apa yang telah ditetapkan oleh pencipta yang telah menciptakan diri saya. Ada begitu keadaan hidup kita ni muslimah. Sebab itu Allah ingatkan kita ini tujuannya ialah beribadah kepada Allah. Apa pun yang kita buat, ibadah kepada Allah. Itu yang kita niatkan. Kan kita gembira, kenapa kita gembira? Ialah alhamdulillah. Nampak tak? Itu bentuk ibadah kita. Bila kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, ini juga kita panggil sebagai pahala untuk diri kita. Zikir yang ada pada lidah kita. Yang bila kita bercerita tentang sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingat kita tentang baik dan buruk, syurga dan neraka, dosa dan pahala, alhamdulillah, itu semua adalah bentuk ibadah yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini bila kita faham tentang konsep hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah itu adalah sedemikian, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menjadikan diri kita uh, seorang wanita yang buat apa sahaja perkara tujuannya adalah fikir tentang akhirat. Kita tak sudahlah kan. Kita jangan kalau macam mana bahasa Jawa tu kalau cakap macam mana perkataan tu? Saya lupa dah perkataan. Dia dah ada dekat otak kita ke tapi nak sebut tu kan tak keluar pula word tu. Jangan kita ni macam itu terlampau memperjuangkan sesuatu kan dalam hidup ini tetapi perjuangan yang sia-sia tau. Dalam kata mudahnya begitulah ya muslimah, kita memperjuangkan sesuatu tapi dengan perjuangan yang sangat sia-sia. Yang kalau ditimbangkan di akhirat kelak, hanya sedikit sahaja yang beratnya tak menggerakkan pun timbangan kita. So kita tak nak berjuang di atas muka bumi ini dengan perjuangan yang sia-sia. Kita nak perjuangan kita itu adalah perjuangan yang begitu bermakna sehingga apa pun yang kita buat, timbangan kita di akhirat ia akan memberatkan timbangan-timbangan yang baik. Jadi berjuang untuk ke arah sedemikian. Jangan berjuang kepada hal yang remeh-temeh, kan nak beli tiket konsert, contoh gitu kan. Sibuk nak beli tiket konsert, sibuk itu, sibuk ini. Jangan, benda-benda gini tak ada manfaat. Sibuk kan nak habiskan tengok drama, ni semua benda-benda sibuk, ni benda-benda yang tidak mendatangkan sedikit pun manfaat pada diri kita. So, kalau kita faham tujuan hiduplah untuk beribadah, so fokus pada ibadah kita, insya-Allah, okey, kita akan menjalani kehidupan yang sangat bermakna sehingga bila kita berada di hadapan Allah pada hari penghisaban itu, kita berpuas hatilah dengan apa yang telah kita lakukan pada usia yang sangat singkat ini. Okey, dan di sini saya jelaskan dalam slide saya, iaitu pada ayat ini Allah ingatkan kepada kita sebenarnya untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah semata-mata. Ibadah itu ialah satu bentuk untuk ataupun satu cara untuk kita merealisasikan kecintaan kita yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketundukan dan penghinaan diri yang benar. Hanya mereka yang betul-betul merasakan diri mereka hamba Allah akan memiliki rasa untuk betul-betul adanya kemanisan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, kalau kita tak ada rasa tentang ibadah ni kan, tak ada rasa indah, tak ada rasa manis ni, ibadah tersebut dia hanya akan jadi ibadah yang kita buat sekali lalu saja. Solat, solat dah habis cerita dah. Alhamdulillah solat gitu. Tapi kita tak ada rasa apa-apa. Ia tidak membentuk kepribadian diri kita. Kerana begini muslimah, seorang muslimah yang dia semakin baik, orang kata elok ibadahnya,
maka akan semakin eloklah kepribadian diri dia. Dan makin baik kita ini, makin bagus kita menutup aurat, makin bagus kita solat, makin bagus kita baca Al-Quran, makin banyak kita bersedekah dan makin banyak kita buat baik kepada orang ni kan, ianya akan menjadikan diri kita, orang kalau nampak pun dah tahu dah kita ni baik. Dia begitu. Cik, orang nampak dah tahu kita baik. Tak, dia kadang-kadang kita ada perasaan yang begitu kan. Kenapa bila kita kadang-kadang nampak diri seseorang tu, nampaknya baik ya, kita baik kan. Kita nampak daripada jauh, baik orang tu. Nampaknya begitu. Kerana bagi saya itu adalah orang yang mana bila dia beribadah, dia itu beribadah dengan sebenar-benarnya. Dia dapat merasai halawatul dalam ibadah, itu kemanisan dalam ibadah. Sehingga halawatul imannya terpancar pada diri dia. Kemanisan keimanan itu ada pada diri dia. Dan kita akan nampak ianya terselah pada kepribadian diri dia. Saat dia bercakap, saat dia bertingkah laku, saat dia respon, dia bertindak pada satu perkara, kita akan nampak ini adalah orang yang betul-betul dia beribadah kepada Allah. Jika tidak, ya muslimah, kita beribadah macam manalah sekalipun. Kita rasa kita ni dah bagus sangat dalam solat ke, dalam baca Quran kita, macam mana bagus sekalipun. Tapi kalau ia tidak memberikan kesan, ibadah itu kalau ia tidak meletakkan rasa manis pada diri kita, itu yang kadang-kadang kita nampak, orang tu dia pakai tudung bukan main labu tapi perangai haprak kita cakap macam gitu kan. Tapi perangai na'udzubillah, ya Allah, ya Tuhanku. Sampai kita pun beristighfar dengan perangai dia. Sedangkan kita tahu, orang tu beribadah, dah naik haji ya Allah. Bukan senang nak naik haji sekarang tau. Dah dapat naik haji balik-balik, ya Allah, perangai teruk. Kita pun kata gitu kan. Sampai macam tu sekali kita bercakap tentang orang tu. Kerana apa? Kita pelik dengan dalam keadaan dia beribadah kepada Allah, tetapi ibadah itu tidak membentuk kepribadian diri dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita ini muslimah ya, kita seorang yang betul-betul beribadah kepada Allah, sikap kita, perangai kita, perangai kita juga perlu sebaik dengan ibadah yang kita laksanakan. Baru tepat. Baru tepat caranya kita ini menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah yang tujuannya beribadah kepada Allah. Sebab kita kena ingat, ibadah ini dia bukan hanya konsep ibadah secara umum dia bukan hanya kita fikir kita dengan Tuhan sahaja, tetapi kita dengan makhluk Allah tu bagaimana? Kan? Kita fikir tentang, hidup ni adalah ibadah, aku kena solat aja, aku kena zikir je kan, aku kena dengan Tuhan je. Tapi dengan manusia, dengan makhluk yang ada di sekitar ni bagaimana keadaan kita? Adakah kita nak membiarkan? Agama tidak mengajarkan sedemikian. Jadi konsep ibadah tu bukan bermakna kita hanya dengan solat kita, kalau orang datang rumah pun buat bodoh, tak aku nak solat je lah, orang datang-datang lah, pandai-pandai lah siapa suruh datang rumah, macam gitu kan. Pandai-pandai lah ambil air sendiri ke apa. Kita tak ada rasa untuk melayani. Kan kita tak rasa untuk to attend tetamu yang datang rumah. Sedangkan Nabi ajar kepada kita tentang ikramud duyuf. Tentang kita ini perlu menghormati tetamu, memuliakan tetamu, memuliakan jiran, berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada ibu bapa. Namun kalau dalam keadaan kita makin banyak ibadah, tapi kita jadi orang yang makin teruk dengan orang yang di sekitar kita, kita perlu perbaiki lagi. Muhasabah lagi diri kita ini. Sebagai seorang muslimah, kenapa pula saya di macam itu? Sepatutnya makin kita banyak ibadah, makin baik kita dengan mak ayah kita. Bukan makin jauh. Kan? Tapi kita mesti makin baik. Tutor kata kita makin baik. Kalaupun kita kata, tapi mak bapak saya jahat Ustazah. Ustazah tak dapat mak bapak macam tu. Betul, betul. Saya tak nafikan ada orang yang memiliki mak ayah yang memang teruklah perangai kan. Kita tak nafikan begitu. Namun sebagai anak, Allah ajarkan pada kita dalam Al-Quran. Nabi beritahu kepada kita dalam hadis-hadis. Sebagai anak, mak ayah kita, dia macam mana pun kita perlu cakap dengan perkataan yang baik. Okey, memang kalau mak ayah kita suruh kita mensyirikkan Allah, buat perkara maksiat, kita tak wajib taat ya. Kita tak wajib taat. Kalau mak kita suruh kita menganiaya pasangan kita, kita tak wajib taat. Mak kita suruh kita menganiaya adik-beradik ke apa, kita tak wajib taat. Tetapi kita wajib berlaku baik kepada mak ayah kita. Itu yang diperintahkan. Jadi sebagai orang yang banyak ibadah, kita faham bagaimana kedudukan diri kita. Kita tahu bagaimana nak meletakkan diri kita saat kita bermuamalah.
dengan orang yang ada di sekitar kita, baru cantik keadaan diri kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba itu tadi. Kerana kita rasa semua yang ada di sekitarnya juga adalah hamba Allah yang memiliki kewajipan-kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi status kita sama. Kan aku hamba Allah, kau pun hamba Allah. Jadi untuk apa aku rasa bangga dengan kau? Dia perlu aja rasa sedemikian. Untuk apa aku rasa aku lagi bagus daripada kau? Sebab aku pun hamba, kau pun hamba. Gitu keadaannya. Jadi bila kita rasa saya hamba, okey, ibu bapa saya juga adalah hamba dan saya ada kewajipan sebagai seorang anak kepada ibu bapa kita yang hamba ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka ini bila nampak kita sebagai anak yang baik, ia akan menjadikan diri mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka insaf, mereka sedar anak ini, okey, Allah berikan anak ini kepada saya dan anak ini dah berlaku baik kepada saya, ianya akan membuat mereka jadi orang yang bersyukur. Walaupun kita rasa bukan hari ini, mungkinlah esok lusa, mungkinlah bila-bila masa insya-Allah. Yang penting doakan yang baik-baik untuk orang yang mungkin kita rasa ada banyak buat buat perkara yang tidak baiklah pada diri kita. Ada banyak yang menyalah tafsirkan apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini. So apa pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Inilah yang kita kata bagaimana cara untuk kita mewujudkan kecintaan yang sempurna kepada Allah. Ia bukan semata-mata kita menjaga hubungan kita dengan Allah, iaitu tentang ibadah kita. Tetapi bagaimana juga kita ni menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okay, sebab itu di sini kita lihat ada ayat Al-Quran yang panjang yang diberikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah di situ ayat 130 hingga 133 diberitahukan kepada kita tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Okay? Nabi Ibrahim alaihi salam di sini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kerana ibadah adalah wujud kecintaan yang sempurna dengan disertai ketundukan dan penghinaan diri yang benar. Yang inilah hakikat Islam dan inilah yang agama ajarkan kepada kita, iaitu satu millah. Millah ni ialah kita panggil sebagai agama ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka siapa saja yang berpaling dari apa yang dibawa dalam agama Islam ini ataupun hakikat agama kita ini yang mengajak kita agar beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya bagi mewujudkan kecintaan yang paling tinggi itu tadi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kata orang yang berpaling daripada semua ini, mereka adalah orang yang telah meletakkan diri mereka pada keadaan yang jahil. Kan dalam sini dia kata membodohkan diri dia sendirilah, sebab ilmu tu dah ada. Tapi actually betul lah ya, ayat tu cuma saya bimbang kasar kan. Sekarang ni tak boleh cakap kasar. Cakap kasar nanti orang komplain muslimah ya. Sekarang macam-macam keadaan ni. Cakap sikit je orang marah. Bila orang marah je dah kita kena. Jadi nak cakap pun kena jaga-jaga. So di sini dia gunakan perkataan membodohkan diri dia sendiri. Jadi bagi saya orang yang dia dah ada ilmu namun bila dia meletakkan diri dia pada tempat yang jahil, pada tempat yang mana memalingkan dirinya tu kan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kepada dia. Di sini kita dapati bahawa orang yang begini adalah orang yang meletakkan diri dia sendiri pada tempat yang jahil. Dia yang buat perkara yang sebenarnya dia dah tahu dah keadaan sedemikian. Dan Allah kata wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Jadi tidak ada kalau ada orang yang dia berpaling daripada apa yang Nabi Ibrahim bawa, Nabi Ibrahim ni bawa ajarannya lah, kemudian seterusnya diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW ada syariatnya yang tersendiri lah ya. Tapi yang penting kita kata semua apa-apa yang ada pada para nabi itu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam imani, dan kita percaya itulah yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berpaling daripada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu dan kalau
diletakkan pada konteks Nabi Ibrahim itu sendiri kan. Allah kata orang ini adalah orang yang membodohkan diri mereka sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya. Sedangkan kami telah memilihnya di dunia dan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim adalah orang yang Allah pilih dan Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh, dunia dan akhirat. Jadi orang yang beginilah, Nabi yang beginilah yang sepatutnya diikuti. Tidak sepatutnya ditentang dan berpaling daripadanya. Jadi kalau pada konteks Nabi Ibrahim tersebut, ya, kita dapati bahawa ada ramai orang yang berpaling. Sehingga berlakulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api kan. Kan kita biasa dengar kisah-kisah yang begitu. Kemudian Nabi Ibrahim pun berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat sampailah ke negeri Mesir, kemudian ke Palestin dan sebagainya. Kita dapati bahawa kisah-kisah ini dirangkumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita bahawa setiap tempat yang Nabi Ibrahim kunjungi ada sahaja orang yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sahaja yang menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tak nak terima kan, yang orang kata ungkal lah. Ni kalau bahasa mak-mak ungkal lazi. Ungkal degil lah, degil. Dah cakap dah ni kan Allah tu tapi tak nak dengar. Masih lagi nak ikut kepada berhala. So di sini kita dapati Allah ingatkan orang yang baik, orang yang suci, orang yang mulia yang telah Allah pilih tetapi mereka yang berpaling daripada dia itu adalah orang yang bodoh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Yang mana ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah. Aslim. Okay, aslim ni maksudnya tunduk, patuh. Jangan lupa ya perbincangan kita tentang tatayum tu tadi. Yang kita kata satu bentuk ibadah yang paling puncak. Maknanya kecintaan yang paling puncak. Bukan ibadah. Kecintaan yang paling puncak, yang paling tinggi. Yang memiliki rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna. Jadi di sini Allah ceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ingatkan, Allah beritahu kepada dia, aslim, tunduk. Okey, tunduklah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim kata apa? Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Yang aslamtu li rabbil alamin, Nabi Ibrahim beritahu kepada anak-anaknya tentang ucapan ini. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang perlu kita pegang sepanjang kehidupan kita ini sebagai seorang muslimah. Yang mana bahawa ingatkan kepada kita, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Iaitu Allah telah memilih agama Islam ini untuk kita. Dan maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Kita hendak mati dalam keadaan kita memiliki tatayum itu tadi yang merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi, yang merupakan kita kata kecintaan yang paling puncak, sehingga kita mampu untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam setiap sudut kehidupan kita ini. Okey. Jadi bermakna di sini orang yang memiliki tatayum itu ialah mereka yang nak hidup dan mati dalam agama Islam. Bukan setakat agama Islam tetapi dalam keadaan keimanan yang begitu tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ini adalah wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Sehingga Nabi kata apa? Nabi Ibrahim kata apa? Janganlah kamu mati. Jangan mati kecuali dalam keadaan kita ni Islam. Iaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 133 ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi ini adalah pegangan seluruh keturunan para nabi dan juga mereka yang beriman kepada Allah.
tatkala dia kata, tatkala adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Okay, apa yang kalian semua akan sembah setelah aku mati? Jadi anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Rabb yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepadanya. Kami hanya tunduk kepadanya. Inilah yang kita panggil sebagai tujuan kehidupan kita sebagai seorang Muslimah. Kita nak hidup kerana Allah tadi kan, kita juga nak mati dalam keadaan kita mati kerana Allah itu tadi. Iaitu hidup dalam keadaan Islam, mati juga dalam keadaan Islam. Senang kata beginilah, hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah, mati juga dalam keadaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak, bukan kita saja, kita inginkan zuriat keturunan kita juga dalam keadaan yang sama sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim, pertanyaan Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka. Maka di sini kita lihat bahawa kita sebagai seorang muslimah memiliki tanggungjawab yang begitu besar untuk mendidik zuriat keturunan kita agar mereka menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, agar mereka menjadi hamba Allah yang jiwa, yang mana diri mereka, hidup dan mati mereka ialah lillahi ta'ala. Kita memiliki peranan yang sedemikian supaya bila kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, zuriat keturunan kita adalah zuriat yang tetap tunduk dan sujud kepada Rabb, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita rasa bahawa nanti di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan zuriat keturunan kita dalam syurga kerana keimanan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kepahaman, kebaikan dan juga kelapangan masa tu tadilah, untuk terus-terusan bersama dengan agama, untuk terus-terusan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sorry, dah hilang. Bertaat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ingin menjadi seorang muslimah yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan yang sebaik-baiknya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.